Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai adik-adik. Okey, hari ini kita nak mengulang kaji pasal tajuk mikroorganisma. Okey, sebelum tu bab kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta kan. Okey, so biar abang perkenalkan diri abang dulu. Nama saya Abdul Muhaimin bin Alfian. Uh, Sekarang tengah menuntut ijazah sarjana muda bahasa Inggeris di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kalau terjumpa mana-mana tu tegur-tegur lah ya. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Okey, mula-mula mestilah kita nak tahu kan apa tu mikroorganisma. Okey, so mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, perkataan seni kat sini maksud dia adalah halus. Halus. Maksudnya kecil lah, kecil. Sangat kecil sampai mata kasar tak boleh nampak. Sampai kan kita kena pakai at least kanta pembesar dan mikroskop untuk melihat mikroorganisma. Okey, itu menunjukkan betapa kecilnya mikroorganisma ni sampai kan kita tak boleh nak tengok tanpa menggunakan alat-alat tersebut. Okey, kalau keluar mana-mana soalan, contohlah kalau soalan tu kita perlu pilih yang manakah definisi mikroorganisma yang betul. So kata kunci yang adik-adik kena ingat kat sini adalah yang pertama hidupan seni, yang kedua ialah dia tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, ingat tu ya. Alright, lepas tu mikroorganisma ni terdapat 5 jenis. Okey, kita gerak yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali kita ada fungi atau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai fungi. Okey, abang akan sebut fungi lah sebab bunyi dia nampak jelas sikit. Okey. Okey, kenapa kita start yang ni? Sebab fungi ini adalah mikroorganisma yang kita selalu nampak. Nak lagi dekat roti kan, bila dah lepas expired date. Dah tamat tarikh luput dia kan. Nanti kat rumah adik-adik cuba ambillah sekeping roti kan, tinggal dalam seminggu 2 minggu, cuba tengok apa yang akan muncul dekat atas permukaan roti adik-adik tu. Sebab apa kita boleh nampak? Sebab fungi ni adalah mikroorganisma yang terbesar. Okey, tapi yang boleh dilihat dengan mata kasar tu kulat saja. So maksudnya yang adik-adik akan nampak dekat atas mana-mana permukaan tu kita panggil dia sebagai kulat. Cuba tengok contoh yang abang bagi dekat bawah tu, ada gambar dia kan. Yang tumbuh-tumbuh yang warna hijau ke hijau-hijauan dekat atas roti tu, itulah kulat. Contoh lain bagi fungi kita ada yeast. Yeast ni yang kita gunakan untuk buat roti. Roti kan. Adik-adik tengok, contoh adik-adik tengoklah dalam YouTube ke mana-mana kan. Adik tengok proses pembuatan roti, mula-mula dough tu nampak kecil je, kecil macam seketul tu je kan. Lepas tu, tapi bila masuk dalam oven, tiba-tiba dia kembang, dia jadi besar. So, disebabkan yeast benda hidup dan dalam bahan roti dough tu ada makanan untuk yeast tu, so yeast tersebut dia bernafas. Lalu hasil pernafasan dia tu menyebabkan roti berkembang. Sebab itulah kita letak yeast dalam roti sebab kita nak dia kembang. Kita nak portion tu jadi lagi besar. Gitu. Contoh lain kita ada mucor dengan penicillium. Okey, yang kedua kita ada bakteria. Yang ni pun terkenal juga. Yang ni mesti adik-adik tahu kan sebab dekat iklan, mana-mana iklan kat TV ke, kat radio ke, mesti ada iklan sabun mandi, apa-apa jenis sabun lah. Dia mesti ada menghapuskan 99.9% kuman di mana-mana permukaan. Lepas tu bila adik tengok balik iklan tu, kebanyakan gambar yang dia bagi tu macam gambar yang pertama kan. Bentuk dia macam kacang bujur, panjang-panjang gitu kan. So bakteria ni dia wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Macam contoh-contoh yang abang bagi kat bawah tu kan. Ada bentuk macam kacang, lepas tu ada bentuk bulat-bulat kan, bulat-bulat bersambung-sambung. Tengok gambar yang ketiga tu, nama dia Streptococcus. Dia bulat-bulat, dia panjang-panjang. Tengok dekat-dekat. Nah, adik-adik boleh nampak kat situ dia bulat-bulat. Lepas tu dia boleh didapati di pelbagai jenis persekitaran.
Tak kisahlah tempat tu basah ke, panas ke, sejuk ke, akan ada jenis bakteria yang akan hidup di persekitaran tersebut. Tapi bakteria tu jenis-jenis dia lain lah, sebab dia lain bakteria, lain sifat dia. Ada sesetengah bakteria boleh hidup di kawasan panas, ada sesetengah bakteria dia boleh hidup kat kawasan sejuk. Okay, contoh-contoh dia kita ada Bacillus, Salmonella, Streptococcus, E. coli. E. coli ni memang selalu kita dengar lah. Bacillus ni ada biasanya kuman yang ada dekat kawasan yang kotor. Yang ni yang biasa yang kita hadapi, yang biasa kita jumpa dekat tanah ataupun mana-mana permukaan yang kotor lah. Streptococcus ni biasanya yang menyebabkan kita demam. Bila adik-adik demam tu biasanya antara penyebab dia adalah Streptococcus lah. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, untuk jenis yang ketiga, kita ada protozoa. Okey, protozoa ni senang je kita nak ingat macam mana bentuk dia. Tapi mula-mula, kita kena tahu yang dia boleh didapati di tasik, sungai dan kolam. Ataupun dalam kata lain, protozoa ni kita boleh jumpa dekat mana-mana kawasan yang lembap, yang ada air. Dan dekat mana-mana badan air lah maksudnya. Okey, contoh dia adalah amoeba dan paramecium. Kebanyakan protozoa bentuk dia macam dalam gambar tu lah, bentuk dia macam bulat, bujur, panjang gitu kan. Lepas tu ada yang macam tak ada bentuk, macam pecah-pecah tu kan, yang sebelah tu, yang amoeba tu. Okey, lepas tu satu lagi, kita boleh nampak apa yang ada dalam sel protozoa tu. Nampak kan dekat gambar yang abang bagi tu, dia ada macam bulat-bulat bintik-bintik dalam tu. Untuk pengetahuan adik-adik, itulah apa organ-organ untuk protozoa. Kat dalam tu ada untuk dia makan, ada organ untuk dia makan, ada organ untuk dia cerna makanan itu, ada juga untuk persenyawaan dan macam-macam lagi lah. Nanti adik belajar lah. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, untuk yang keempat, kita ada alga. Alga ni dia ada sifat tumbuhan. Oleh sebab dia ada sifat tumbuhan ni, dia boleh buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. So maksudnya, alga ni dia memerlukan cahaya matahari untuk diproses supaya dapat membuat makanan. Okey, antara contoh-contohnya kita ada Spirogyra dan Phytoplankton. Cuba adik-adik tengok balik Spirogyra tu. Dia warna apa? Warna hijau kan? Sama macam pokok berwarna hijau. So ada pigmen dalam pokok dan juga Spirogyra ni yang membuatkan dia warna hijau. Dan pigmen itulah yang membantu Spirogyra ini untuk membuat makanan melalui cahaya matahari. Okey, kita gerak yang seterusnya. Okey, sekarang kita tengok pada kategori yang terakhir, iaitu virus. Okey, seperti mana yang kita tahu sekarang ni kita dilanda pandemik COVID-19, COVID-19, betul tak? So penyebab COVID-19 ini adalah daripada virus yang dinamakan coronavirus. Okey, so apa itu virus? Virus ni adalah mikroorganisma yang paling seni dan kecil. Hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. So mikroskop elektron ni dia boleh melihat sekecil-kecil mikroorganisma, terutamanya virus inilah. So maksudnya kan kita dengar berita yang kerajaan membeli vaksin. So macam mana saintis membuat vaksin? Macam mana kita nak buat vaksin? So sebelum kita nak buat vaksin, kita kena study. Kita perlu mengkaji apa struktur badan yang ada pada virus yang kita nak vaksinkan tu kan. So cara kita nak mengkaji, kita kena tengok. So cara kita nak tengok, kita gunakan mikroskop elektron. Okay, antara contoh yang ada adalah HIV, influenza, coronavirus dan bacteriophage. Tengok contoh-contoh yang bagi tu. Dia, adik-adik kena ingat yang biasanya virus ni dia ada macam bonjolan, macam bayangkan yang virus tu dia macam bentuk planet. Lepas tu atas planet tu ada pokok-pokok. Macam coronavirus tu yang ada pokok warna merah. Tapi dia bukan pokok. Dia adalah nanti adik belajar lah macam mana, apa benda tu. Dia ada function dia.
Lepas tu dia tengok gambar bacteriophage. Yang ni yang biasa kita tengok tu kan, macam spider. Lepas tu dia ada macam kepala kat atas tu kan. Yang tu bentuk dia menarik, tak macam virus yang lain. Okey. Tapi biasanya tak keluar soalan pun. So jangan risau. Okey. Okey, adik-adik kena ingat, mikroorganisma ni adalah benda hidup. So apabila mikroorganisma ini adalah benda hidup, so dia mesti menjalankan proses hidup seperti mana manusia melakukan proses hidup. So yang pertama, kita tahu yang mikroorganisma bernafas dan membebaskan gas. Jadi macam mana kita nak buktikan yang mikroorganisma berbuat sedemikian? So adik-adik boleh tengok kat gambar, ada dua eksperimen yang adik-adik boleh buat untuk buktikan yang mikroorganisma ni bernafas dan membebaskan gas. Yang pertama, adik-adik boleh buat ni kat rumah. Contohlah, adik ambil cawan, lepas tu adik ambil yeast, lepas tu ambil lah, letak gandum, gula, adik letak dalam bekas, lepas tu adik letak air, goncang, lepas tu adik letak belon kat atas tu. Macam kat dalam gambar tu kan, dia letak belon dekat kelalang kon tu. So dalam beberapa, ambillah 2-3 jam, nanti adik akan nampak yang belon tu mengembang. So apa yang menyebabkan belon tu mengembang? Itulah gas yang dibebaskan oleh yeast tadi. So dalam gula, dalam gandum ada makanan, ada nutrien untuk mikroorganisma, untuk yeast tersebut, supaya dia dapat melakukan proses pernafasan dan pertumbuhan lah, macam tu. Okey, yang kedua, macam ni kita nak tengok mikroorganisma bergerak. Okey, yang ni nak tak nak kena ada mikroskop lah. Nanti kalau kat sekolah adik-adik ada apa-apa, ada mikroskop ke, adik boleh try lah pinjam bodek cikgu yang dekat sekolah time masa waktu sains. Cikgu, boleh tak nak pinjam mikroskop? Tapi jangan buat rosak. Nanti bayar pula nanti. Siap bayar. Okey, cuba adik-adik ambil lah setitik air kolam ikan dekat tepi tu kan, tepi sekolah tu ke, ambil, lepas tu letaklah dekat atas. Cuba adik tengok, perhatikan bawah mikroorganisma. Nanti adik-adik akan nampak lah apa-apa mikroorganisma yang ada dalam air tu. Dalam setitik tu saja mesti ada berjuta-juta mikroorganisma. Lepas tu adik-adik boleh tengok lah dia bergerak-gerak macam mana dia bergerak, macam-macam jenis pergerakan lah ada. Nanti adik cuba tengok. Minta kebenaran cikgu dulu ya. Okey, yang ketiga, macam mana kita nak buktikan pertumbuhan mikroorganisma? Macam mana kita nak buktikan yang mikroorganisma ni bertumbuh? Ingat tak tadi abang bagi tahu yang adik-adik boleh buat eksperimen kat rumah, adik tinggalkan sekeping roti di mana-mana jenis kawasan lah. Lepas tu adik biarkan saja. Dalam 2-3 minggu adik tengok balik, mesti ada warna hijau-hijau, ada tumpuk-tumpuk kat atas permukaan roti tu kan. Itulah menunjukkan bahawa kulit bertumbuh dekat atas roti itu. Okey. So maksudnya apabila soalan bertanya pasal proses hidup mikroorganisma, adik-adik kena ingat balik bukti-bukti macam mana mikroorganisma menjalankan proses hidup tersebut. Contohnya seperti belon berkembang, menunjukkan mikroorganisma bernafas. Yang kedua, melalui mikroskop, mikroorganisma bergerak. Kemudian pertumbuhan kulat pada permukaan roti menunjukkan bahawa mikroorganisma bertumbuh. Okey, kita gerak yang seterusnya. Sekarang kita nak cakap pasal kesan buruk mikroorganisma. Okey, yang pertama, mikroorganisma boleh merosakkan makanan. Contoh macam tadilah, kulat-kulat yang bertumbuh di atas permukaan roti ataupun mana-mana permukaan makanan. Dia akan mengubah tekstur, rasa, bau dan rupa yang boleh mengakibatkan keracunan makanan. Jadi sebelum makan tu adik check lah dulu makanan okey ke tak okey. Cubalah bau sikit, tengok rupa dia macam boleh makan ke tak. Yang kedua, boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Antaranya malaria. Malaria disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk kita tahu dia menghinggap pelbagai jenis permukaan. Dan permukaan yang dihinggap tu mesti akan ada mikroorganisma. So mikroorganisma yang disedutnya,
yang dihinggapnya akan dipindahkan ke badan kita melalui nyamuk tadilah. Lepas tu yang kedua kita ada kurap, dan yang kita tahu sekarang pandemik COVID-19 disebabkan melalui virus coronavirus. Dan yang ketiga perebutan gigi. Yang ni of course sebelum tidur waktu pagi tolong gosok gigi. Sebab kalau kita tak gosok gigi, contohlah waktu malam kita makan kan, waktu makan malam kan, mana tahu dekat celah-celah gigi kita ada sisa-sisa makanan. Lepas tu sisa-sisa makanan tu pula apabila didedahkan, kan mulut kita sentiasa terbuka. So sentiasa terdedah pada persekitaran luar kan. So maksudnya nanti akan ada bakteria yang cuba menghingap pada sisa-sisa makanan tu. Nanti bakteria akan makan sisa-sisa makanan tu. So macam kita bagi nutrien, macam kita bagi makan untuk bakteria. So bila bakteria ada makanan, dia akan berkembang, dia akan bertumbuh dekat kawasan gigi adik-adik. So bila dia bertumbuh banyak kan, nanti dia akan mereputkan gigi, dia akan merosakkan gigi adik-adik. So gosoklah gigi. Okey, mikroorganisma tak saja bagi kesan buruk, tapi dia juga berguna untuk kehidupan kita. Yang pertama, bakteria dia boleh buat keju, yogurt dan merawat sisa kumbahan untuk dijadikan air bersih yang adik-adik guna untuk minum, untuk mandi, air-air yang dirawat tu kan. Yang kedua, yeast. Macam yang abang cerita banyak kali tadi kan. Yeast ni digunakan untuk buat roti, tapai, tempe, sedap-sedap belaka tu. Semua datang daripada yeast tu. Kan? So kita nampaklah yang yeast ni boleh digunakan untuk perkara yang baik pada manusia untuk dijadikan makanan. Dan yang ketiga, fungi tadi untuk penghasilan obat. Macam-macam jenis obat lah. Adik-adik mesti nak hidup yang sihat kan, supaya hidup kita sejahtera. Jadi mikroorganisma tadi dia dapat memberi kesan buruk kepada kita kan, kalau kita tak jaga betul-betul. So amalan harian yang sihat dia dapat mencegah penyakit berjangkit akibat penyebaran mikroorganisma ni. So sebelum kita nak mencegah, kita mesti tahu macam mana dia merebak, macam mana mikroorganisma boleh merebak. Yang pertama, dia boleh merebak melalui makanan dan minuman. Yang kedua, bersin dan batuk macam COVID-19. Kenapa kita kena pakai penutup muka? Supaya bila kita bersin, bila kita batuk, bakteria-bakteria daripada dalam badan kita tu tak tersebar kepada orang lain. Sentuhan secara langsung. Kenapa SOP, Standard of Procedure, yang dikeluarkan oleh kerajaan sekarang, kita perlukan social distancing. Kita perlu menjaga jarak di antara satu sama lain. Sebab kita tak mahu sentuhan secara langsung. Sebab virus tersebut boleh merebak melalui secara sentuhan. Dan yang terakhir ialah haiwan pembawa seperti lalat dan menyamuk. Macam abang cerita tadi, malaria. So antara penyebab malaria adalah nyamuk. Nyamuk menyebarkan virus tersebut melalui sentuhan daripada nyamuk itu sendiri. Okey, so ini adalah langkah-langkah untuk mencegah penyakit jangkit. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan dan selepas menggunakan tandas. Macam yang kita tahu, tandas tu penuh dengan bakteria. So, sebelum keluar tu basuhlah tangan, basuhlah kaki supaya dia tak merebak ke kawasan rumah yang lain. Yang kedua, tidak berkongsi barangan peribadi dengan orang lain. Barangan peribadi macam tuala, berus gigi, apa-apa saja janganlah kongsi dengan orang lain. Yang ketiga, minum air yang dididihkan. Apabila kita didih air, secara tak langsung kita membunuh bakteria yang ada dalam air tersebut. So, air yang kita nak minum tu jadi selamat. Yang seterusnya kita kena balut luka untuk melindungi daripada jangkitan. Contohlah adik naik basikal, tiba-tiba jatuh. Lepas tu jatuh terseret dekat jalan, luka lutut. So bila ada luka kat lutut tu, cepat-cepat cari kain ataupun pembalut luka, cepat-cepat balut. Supaya kita tak nak ada bakteria yang datang menghinggap dekat atas luka tersebut dan menyebabkan jangkitan.
Yang seterusnya kita perlu tutup hidung dan mulut semasa batuk atau bersin. Macam bercerita tadilah untuk mengelakkan penyebaran melalui air liur yang tersembur. Dan yang seterusnya, kuarantin atau mengasingkan pesakit yang mengidap penyakit berjangkit. Macam yang kita tahu sekarang pandemik COVID-19. Apabila ada suspek COVID-19, mereka akan dikuarantinkan di pusat kuarantin supaya mereka tidak dapat bertemu dengan orang lain untuk menyebabkan penyebaran coronavirus. Okey, saya rasa itu sajalah daripada saya hari ini. Apa-apa yang kita belajar hari ini, cuba adik-adik terapkan. Jawab soalan-soalan yang cikgu bagi, ataupun kalau nak lagi rajin, kalau rajin lagi, pergilah ke kedai membeli buku latihan. Cuba menjawab satu persatu. Kalau tak faham, tanyalah cikgu kat rumah. Banyakkan buat latihan. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain masa.